بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa bagi support untuk akak terus bercerita. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah seram yang bertajuk Jalan Kampung. Dan kisah ni telah dikongsikan oleh Nana. Apa ceritanya tu? Jom bersama dengan akak. Kisah ni kisah pengalaman seram Nana dengan kawan-kawan Nana tau. Kisah ni dah lama dah sebelum Nana renovate rumah dia lagi. Ceritanya macam ni. Kawan classmate Nana ni masa sekolah dululah. Dia ajak pergi reunion aka BBQ lah. Sebab masing-masing dah ada yang bekerja kan. Ada yang sambung belajar. Jadi memang susah lah nak jumpa lepak macam dulu-dulu. Agak mustahil. Kelas Nana dulu ni dia perempuan ada 8 orang je. Macam tu. Ada nama dia Kai, Ayam, Mia, Nia, Atul, Yin, Titi dan Nana tu lah. Semua ni nama panggilan untuk diorang berlapan. Jadinya mereka berlapan ni memang rapat lah. Sebab ada 8 orang je kan dalam kelas. BBQ ni buat dekat rumah kawan lelaki diorang lah. Nama Amir macam tu. Jadi hari kejadian tu mereka bergerak sekali tau. Bawa 2 kereta. Kai dengan Nana, Yin, Atul naik satu kereta. Lepas tu Mia, Nia, Ayam, Titi pun dia naik satu kereta lain. Macam tu. Rumah Amir ni dekat hujung kampung. Jadi agak jauh lah dari rumah mereka berlapan tu. Kalau naik kereta ambil masa dalam 20 minit juga tau. Awalnya mereka ni rancang nak balik pukul 11 malam lah. BBQ start pukul 8 malam. Tapi sebabkan diorang tu tolong kemas rumah si Amin kan. Jadinya dalam pukul 12 lebih barulah diorang tu gerak balik tau. Disebabkan dah lewat beberapa budak lelaki offer lah untuk temankan diorang tu balik. Jadi diorang naik motor. Yang budak-budak lelaki tu lah. Dia naik motor 5 orang tau. Hafiz, Fak macam tu lah. Amin, Bas, Mio. Bas dengan Fak ni dia naik motor sekali. Jadi total ada 4 biji motor. 2 motor depan, 2 motor belakang follow kan gege ni. Jadi gege ni duduk kat tengah-tengah lah. Keluar je dari kawasan rumah Amir, mereka kena lalu jalan kampung. Yang jalan tu memang seram. Malam-malam pula tu. Bertambah-tambah seram lah. Waktu tu lampu jalan rosak korang. Ada satu je yang menyala. Yang jarak dia dari diorang tu dalam 5 biji bas sekolah gitu. Masa kejadian tu yang lead dekat depan Bas, Fah dengan Mio tau. Yang follow belakang Hafiz dengan Amin. Ingat lampu jalan tadi? Nana perasan yang makin diorang tu dekat dengan lampu jalan, makin lama makin lampu tu jauh tau. Tapi kan Nana sedapkan hati dia. Mungkin Nana ni ngantuk kot. Dalam kereta semua diam. Mungkin sebab dah penat sangat ber-BBQ kan. Lamalah juga Nana ni perhatikan lampu tu. Masih juga jauh. Nana sajalah bergurau. Jauh pula jalan keluar ni encik. Masuk tadi sekejap je. Sambil gelak. Tak ikhlas lah masa tu. Tak sedap hati dah sebenarnya. Lah, korang perasan tak? Lampu tu macam makin jauh lah. Balas Atul. Kau ada mina ketum ke tadi? Balas Kai.
Jadi diorang tu semua gelak lah kan. Gelak ikhlas tak ikhlas je. Sebenarnya dah takut tu. Betul lah, aku perhati je lampu tu. Lagipun kita masuk tadi selama ni 5 minit je kan. Dah sampai, sekarang dah lama. Entah-entah kita kena kacau tak. Serentak tu Khai dia break kereta sebab bas dengan Fah dengan Mio dia break tiba-tiba kan. Korang mesti fikir kan diorang tu nampak hantu, betul tak? Salah sebenarnya. Ada ular yang melintas. Sebenarnya dalam grup WhatsApp diorang ni, diorang adalah hantar mesej tau. Ayam dia cakap macam ni, weh kenapa berhenti? Lepas tu Nana cakap ada ular melintas. Lepas tu Titi dia tanyalah, panjang ke? Lama tak? Jalan je, tak boleh ke? Lepas tu Nana dia kata, sabarlah jap, bas tak boleh gerak lagi. Takkan Khai nak langgar pula bas kat depan kan. Semua orang dia jadi tengok je antara satu sama lain. Tak lama lepas tu ular dah selamat melintas. Jadi diorang pun geraklah balik. Tak lama pun diorang tu tunggu ular tu. Dalam seminit ada kot. Perjalanan disambung dan tak lama lepas tu sampai jugalah ke lampu tadi. Nana tengok jam, terkebir-kebir mata dia. Dia tengok kan dah pukul 12.45 malam korang. Lamanya. Cuba bayangkan, nak setengah jam kot, padahal tadi masa masuk tu 5 minit je. Tapi Nana diamkan je sebab tak naklah nanti takutkan semua orang pula. Lepas keluar jalan kampung tu tadi, mereka pun kenalah lalu jalan besar pula yang ambil masa 20 minit tau. Kalau korang rasa gangguan dah habis, korang silap besar sebab gangguan baru je nak bermula. Keluar ke jalan besar tu lagi sekali, masa tu Nana dia perasan ada yang tak kena. Jalan tu sunyi, lain macam dan nampak hampir sama tau. Nana perhati kiri kanan jalan tu, pokok dia macam sama. Sampailah Nana pasti yang tu gangguan bila Nana nampak pokok yang sama diorang lintas sebanyak 5 kali. Bayangkan, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi 5 kali, okey? Macam mana Nana tahu? Sebab masa pertama kali Nana tengok pokok tu, ada ranting yang nak patah. Dan dekat hujung ranting tu ada bunga. Dan dekat bunga tu macam ada tali kuning tau, tersangkut. Nana diamkanlah diri dia. Nana pandang kerusi belakang. Nana tengok Yin dah terkumat kamik baca apa entah. Dia pun tak dapat nak dengar kan. Atul dia dah tidur dah. Lepas tu Nana dia WhatsApp kereta belakang nak tanyalah keadaan. Masa tu Nana dia textkan macam ni, kereta belakang okey ke? Tak ada respon. Nana ditanya lagi, weh korang? Masih tak ada respon. Bayangkan. Nana tak sedap hati. Lepas tu dia callkan Titi. Weh okey tak? Nana, aku takut lah. Kenapa kita tak sampai-sampai ni? Dah pukul 1:30 weh. Aku risau lah, balas Titi. Jadi Nana tengok jam. Sah, memang pukul 1:30 pagi. Apa lagi gangguan ni? Dalam hati Nana dia fikir macam tu lah, gangguan apa lagi ni, apa lagi kan? Tak apa weh, kau let lu, aku call bas jap, balas Nana. Lepas tu Nana cepat-cepat lah dia dialkan nombor bas. Lepas tu dia tekan call tau. Weh bas, okey ke? Asal macam lama sangat ni. Korang salah jalan ke? Mana pula salah jalan kan? Jalan ni lurus je. Lepas tu Nana rasa diorang tu kena kacau ni. Korang bacalah apa-apa, aku nak settle jap dengan Mio. Balas bas. Lepas tu dia hang call lah, dia letak call lah. Wajar betul Mamat ni, boleh pula dia letak macam tu je. Sedangkan Nana ni dalam keadaan yang memang serius. Dia rasa memang dah kecemasan kat situ. Bas cakap apa? Khai dia tanyakan pada Nana. Dia suruh baca apa-apa. Dia nak bincang jap dengan Mio. Waktu ni diorang tu semua dah tahu yang diorang tu kena kacau tau. Tapi diorang pilih tak nak cakap apa-apa. Masing-masing macam buat diam, buat ignore tau. Lepas tu Hafiz dengan Amin dia potongkan pada Nana punya kereta ni. Dia joinkan bas dekat depan. Jadinya sekarang ni 4 motor tu dah berada dekat depan tau. Lepas tu 4 motor dah ada dekat depan. Jadi Nana dia nampak diorang tu macam kecoh-kecoh. Lepas tu telefon Nana bunyi. Weh Nah, lepas ni kita orang nak korang bawa laju-laju. Kalau boleh jangan pisah dengan kita orang. Ada Kak Punti ikut kita. Habis kau, Kak Punti korang? Serius lah. Kau dah bagi tahu Mia belum? Mia tengah drive kereta kat belakang. Balas si Nana lah. Kalau bagi tahu korang rasa apa yang berlaku. Amin dia tengah call. Bawa laju-laju tau. Kita orang tak nak patah balik kalau tertinggal. Kita orang takut.
Memang hampir betul lah. Tapi kalau lah Nana memang akan tinggalkan kawan-kawan, tak mustahil lah. Jadi diorang memang nak direct terus ke depan je. Tak nak dah patah-patah belakang ke pandang belakang, tak nak dah. Kak Punti kot, kira baik lah diorang bagi tahu dulu pada diorang, pada Nana in the gang kan. Kalau tak bagi tahu, lagilah orang kata tinggalkan kawan, betul tak? Okey. Lepas je Nana letak call budak lelaki tu, terus dia pecut. Bawa laju ikut diorang, jangan tertinggal Kai. Kai faham dan dia terus tekan minyak tau time tu. Okey semua. Sekarang bersedia untuk kemuncak story ni. Lepas je diorang tu bawa laju-laju, diorang dengar Kak Punti tu mengilai tau. Ini bukan kaleng-kalengnya ngilai. Dalam kereta Nana tengok Yin dah tak keruan dah. Baca apa yang diingat tau. Dan Atul pula dah menangis dah sambil pejam mata time tu. Kereta belakang pada Nana ni, tak tahulah apa jadi. Nana nampak live tau depan mata dia kot, kain Kak Punti tu dia lompat dari pokok ke pokok. Tapi kan Nana tak nampak muka dia. Kira Alhamdulillah lah kan. Alhamdulillah sangat-sangat. Kalau tak, dengan Nana sekali lah menangis join si Atul tu. Malam tu jalan tu macam tak berpenghujung tau. Diorang ni bawa je ikutkan straight je, tak nak ada patah balik. Betul tak diorang cakap tadi? Lama-lama suara mengilai tu hilang dah tak ada. Sampailah akhirnya diorang tu sampai ke simpang nak keluar dari jalan besar tu. Kak Punti tu tadi tak tahu dah hilang kat mana, tiba-tiba je tak ada. Macam tu, tak ada ke? Tak ada. Gitu. Bas dia call pada anak-anak, dia cakap lah, ajak lepak mamak dulu, macam tu. Mula-mula semua budak perempuan tak setuju. Tapi lepas Nana explain yang ada kemungkinan benda tu masih ikut lagi diorang kan, semua jadi auto mengangguk-angguk tau. Setuju. Sampai je dekat mamak tu semua dah lemah dah. Jadi diorang pun duduk lah dekat mamak tu, semua diam je. Tak ada sepatah pun yang keluar dari mulut masing-masing tau. Memang macam terkejut kan. Semua masih hadam kot apa yang baru je berlaku. Dan mungkin mereka betul-betul terkejut kali ni. Sampailah Mio bagi idea. Aku rasa kita semua ni takut nak balik kan. Apa kata kita tidur dekat rumah Mia dengan Nia? Lupa pula nak mention, Mia dengan Nia ni kembar korang sebenarnya. Rumah korang paling dekat kan? Tanya Mio. Semua angguk setujulah. Lepas Mia call dengan kira bapa dia lah, dia minta izin. Jadi diorang pula inform parent masing-masing lah. Jadi diorang pun gerak balik ke rumah Mia. Alhamdulillah lah, tak ada gangguan. Daripada situ mamak tu sampai ke rumah Mia memang tak ada gangguan. Waktu ni dah nak pukul 3 pagi tau. Mungkin lah korang tertanya-tanya lah kan, selama perjalanan tu tak ada ke parent yang call? Okey, kat sini diorang pun pelik. Tapi tak pelik sangat lah. Lepas kena kejar dengan Kak Punti tu, sepanjang perjalanan tu diorang memang tak dapat call dari mana-mana parent. Bayangkan kalau balik jam macam tu, anak perempuan kan biasa kan parent akan call lah. Tapi kali ni tak ada. Bila dah sampai mamak tu, barulah korang cerita ke bertubi-tubi notification, miss call yang diorang dapat. Bayangkan masa time kena kejar tu, tak ada pula masuk panggilan ke apa ke, mesej ke apa semua. Dah sampai mamak tu baru dia nak masuk zuzap. Nak kata tak ada line, elok je diorang balas-balas WhatsApp, lepas tu call apa semua tadi kan. Betul tak? Akak dia ceritakan, kau call aku call kau macam tu. Tapi tak tahulah Kenapa panggilan dari luar tak boleh nak masuk, tak tahulah. Malam tu yang perempuan tidur dekat bilik Mia dengan Nia kembar tu. Besar jugalah bilik diorang tu. Yang lelaki tidur dekat ruang tamu. Jadi malam tu diorang masih lagi kena kacau tau. Dan yang tak sedapnya, malam tu diorang masih kena kacau. Esok paginya lepas sarapan, diorang lepak kejap lah untuk menghadam apa yang jadi pada malam tadi kan. Perbincangannya ni pada mulanya antara geger-geger je lah masa time lepak tu. Aku masih tak boleh lah apa yang berlaku jadi malam tadi, malam semalam. Aku tak boleh lah. Kai dia pecahkan suasana lah. Dia buka cerita pasal tu. Macam tu kira berani lah kan. Padahal penakut. Itulah. Aku dah cakap balik awal. Tapi korang degil nak tolong kemas lah. Apalah. Balas Mia. Alah, tak payahlah cerita pasal semalam. Benda dah lepas. Tak payahlah cerita. Nana ni dia mencela lah masa tu. Aku rasa kan dari awal lagi Kak Punti tu dah kacau kita. Balas Titi. Serentak tu semua tertumpu pada Titi tau. Korang ingat tak? Kita tengah makan-makan tu kan, adik Amir nangis-nangis kan? Betul tak? Aku
kan duduk dekat dengan pintu masuk rumah Amir. Aku dengar yang mak dia cakap adik dia nampak benda tau. Tu yang mak dia suruh kita semua kemas-kemas. Lagipun malam tu kan kita gelak kuat sangat. Aku rasakan mungkin kita dah ganggu dia kot. Cerita Titi lagi pada rakan-rakan dia. Lah, patutlah. Aku pelik juga sebab Amir cakap nak lepak sampai pukul 12. Tapi tiba-tiba dia suruh kemas. Wajar punya Amir, tak nak bagi tahu awal-awal. Kau pun ni Titi, asal tak bagi tahu awal-awal. Balas Sky tau. Aku tak nak lah buat kecoh-kecoh sebab aku pun tak tahu apa yang aku dengar tu betul ke tak. Aku ingat benda yang Mak Amir tu cakap tu anjing ke apa ke. Titi cubalah nak membela diri time tu. Jadi betul lah. Aku perasan waktu kita jalan tu, lampu tu macam makin jauh Makin kita dekat, makin lampu tu jauh. Tapi korang tak percaya. Atul pula bersuara sebab dia yang nampak. Lepas tu apa jadi? Apa jadi Ti? Balas Nana. Malas lah nak layankan si Atul tu kan. Lepas tu dia nak tunggu apa lagi cerita daripada Titi tau. Lepas kita gerak tu, aku macam dah perasan tau benda tu ikut kita. Tapi kan aku tak tahulah tu Kak Punti yang aku tahu dia warna hitam tau. Lepas tu tiba-tiba kita berhenti gerak kan. Betul tak? Sebab tu aku gelabah sikit suruh jalan sebab aku takut benda tu muncul ke apa ke. Lepas kita gerak balik, aku dah tak nampak dah pula benda tu. Jadi aku ingat kan, dah selamat lah. Tapi sambung Titi lagi. Korang tahu tak betapa gelabahnya aku bila Amin call cakap ada Kak Punti kejar kita weh. Dah lah kereta aku time tu semua pengecut. Lagi-lagi si Titi ni patut aku biar je dia naik kereta kau Kai. Biar Nana naik dengan aku. Balas Mia. Okey, nasib baiklah Nana tak naik dengan Mia. Nana penakut juga sebenarnya. Cuma bila semua orang tengah takut kan, jadi Nana ni dia agak berani jugalah. Tapi bila semua orang berani, Nana jadi penakut. Ya, dan Nana rasa semua orang pun macam tu. Okey, kita sambung balik. Korang tengah bincang pasal semalam ke? Hafiz mencelah. Cerita semalam tak payah usik dah. Meremang aku ingat balik. Bazli pula mencelah time tu. Semalam macam mana korang perasan ada Kak Punti ikut kita? Tanya Nana pada bas. Hafiz lah yang perasan. Aku tahu apa? Aku tahu lari je, balas bas. Jadi sekarang semua fokus pada Hafiz tau. Masa aku dengan Amin kat belakang, aku perasan yang jalan tu lain macam je. Lain macam lah panjang. Awal-awal aku tak perasan sebab bual-bual dengan Amin kan. Sampailah Amin ni pergi tegur yang jalan ni lama sangat nak sampai simpang dia. Mata aku pun mulalah melilau. Bila pandang belakang, terkejutlah aku tengok gelap gelita weh. Jalan semua dah gelap padahal baru lalu tadi. Elok terang kan. Tiba-tiba gelap aku rasa. Patutlah kau tinggal kita orang dekat belakang. Dah lah aku bawa kereta. Yang lain bolehlah kalau nampak Kak Punti tu pejam mata. Aku ni kalau aku pejam mata, kereta dengan orang-orang dalam sekali, semua sekali tak sampai tau. Mia mencelah. Tak puas hati dah tu si Mia tu. Sorry lah Mia, aku takut dah fikir nak pecut je time tu kan. Nasib baik aku baik tau. Aku tak tinggal terus. Tapi masa tu aku tak nampak Kak Pun lagi. Amin yang mula perasan macam ada benda melintasi kita. Lepas tu benda tu pergi ke pokok. Bila aku tengok betul-betul Kak Punti tu yang aku ke depan tu suruh pecut. Sambung Hafiz. Tak apalah, yang penting sekarang semua selamat. Harap tak kena kacau lagi lah. Balas Yin. Mana pula malam tadi Kak Pun tu masih menyakat. Okey, korang tak kena ke? Bas mencelah tau. Okey, malam tu kan Nana ada mention sebelum ni yang budak lelaki tidur dekat ruang tamu kan. Sebelum tu Nana nak explain rumah Mia dan rumah Nia ni supaya senang untuk korang faham. Baiklah, rumah ni rumah lot 2 tingkat tau. Tingkat bawah, buka je pintu akan terus nampak tangga untuk naik tingkat atas. Kalau ke kanan akan ada ruang tamu dan dapur. Lepas tu ada bilik store bawah tangga tu. Tingkat atas tu ada ruang family. Dan kalau ke kanan master bedroom. Ke kiri ada 2 bilik tau.
Satu bilik Nia dengan Mia, satu bilik abang diorang. Budak lelaki ni tidur dekat ruang tamu menghadap TV dan belakang TV tu ada sliding door korang. Cerita ni daripada bas tau, untuk pengetahuan korang semua. Lepas diorang tu naik dalam pukul 4 macam tu lah, Nana tak boleh tidur sebab tak selesa, maklumlah rumah orang kan. Jadi Nana tengok kiri kanan semua macam dah tidur. Jadi Nana ambil keputusan untuk baring atas sofa. Bila Nana bangun je, Nana macam kaku sebab ada bayang-bayang dekat sliding door tu. Secara perlahan-lahan bayang-bayang tu bergerak ke pintu. Bayangkan, dang, dang, dang. Pintu tu kena gegar. Serentak tu semua orang bangun tau. Semua jadi cuak weh time tu. Nak lari tak tahu ke mana, nak naik atas takut sebab tangga depan pintu. Masa ni semua terkedu tak tahu nak buat apa pun. Dang, dang, bunyi lagi. Lagi sekali kena gegar, tapi kali ni slow sikit lah. Lepas tu lagi sekali bayang-bayang tu muncul dekat sliding door tu. Masa tu diorang semua mencarut dah. Tak ingat nak baca ke apa ke, memang tak ingat dah. Lepas tu kan, diorang rasa benda tu keliling satu rumah tu sebab bayang tu bergerak dari kiri ke kanan sliding door tu. Tapi tiba-tiba muncul balik dari sebelah kiri. Lama jugalah benda tu keliling sampailah pakcik. Maksudnya bapak kedai Mia ni turun, lepas tu dia baca-baca lah sikit. Dalam pukul 5 pagi macam tu barulah benda tu hilang. Kira okey lah kan, sebab dah pukul 5, lagi sejam lagi nak subuh, betul tak? Jadi diorang pun tak tidur lah lepas tu. Lepas subuh tadi, masa kejadian tu lah, barulah diorang tu tidur. Yang diorang tu bangun lambat sikit lah lepas tu sebab dah terlajak tidur. Sekianlah cerita bas dan cerita diorang atas pengalaman diorang tu. Okey, cara penceritaan ni macam serius kan, tapi sebenarnya diorang ni cerita dalam keadaan gelak-gelak je. Tapi nak bagi ada mood seram, so memang kalau akak lalui pun akak rasa memang seram korang. Yelah, aku nampak Kak Punti, bukannya Kak Punti tu duduk tegak. Kalau dah duduk tegak pun memang meremang. Ini kan pula yang terbang dari pokok ke pokok korang. Cuba korang bayang. Tak payahlah bayangkan, kita settle lah cerita kat sini. Tapi kan, kita ambil yang baik-baik je. Yang tak baik kita jangan ambil. Terutamanya kita ni anak dara kan, kalau dah pergi rumah orang, tahulah balik awal sikit. Macam tu. Nak balik lambat, mention pada keluarga lebih awal. Tak adalah diorang tu risau. Baik korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye, Assalamualaikum.